Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Saya harap semuanya yang mengikuti kuliah kita secara langsung pada pagi ini berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sudah juga bersedia untuk ikuti pengajian kita pada pagi ini. Siapa bersama dengan saya? Boleh saya lihat di situ. Oh, kita ada Kak Som kita. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Som. Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih Kak Som. Setiap minggu sentiasa setia berada di hadapan skrin untuk melihat saya. Alhamdulillah Allah berikan dengan kesempatan masa. Kak Farida juga ada dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih Kak Farida turut serta untuk mendengar sambungan pengajian kita pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Liza. Ustazah dan kawan-kawan love. Liza tak penat ke Liza? Semalam sama-sama kan dengan Ustazah kuliah. Hari ni kuliah lagi. Alhamdulillah semuanya. Kak Aisyah juga ada Nurfif Syafi'i. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Aisyah juga sabah khair, sabah nur Kak Aisyah. Alhamdulillah ramai juga teman-teman kita di sini. Masya-Allah tabarakallah. Dan bagaimana kita muslimah semuanya ingat lagi sambungan perbincangan kita di mana? Jika sekiranya mereka yang memiliki kitab, sila saya nak lihat kita berada di muka surat yang keberapa. Mungkin boleh kongsikan pada Ustazah terlebih dahulu sebelum Ustazah paparkan slide Ustazah pada pagi ini. Baru balik pasar Zah. Allahu Akbar. Baru balik pasar Kak Aisyah. Macam mana tu? Dah simpan dah ikan dalam fridge? Ikan sayur semua dah simpan dah? Baik-baik, jangan biarkan je. Nanti kan lain jadinya. Simpan dulu barang-barangnya. Kak Som, kita berada di muka surat yang keberapa pagi ni Kak Som? Belum buka buku lagi ke? Okey, dah simpan. Alhamdulillah. Muka surat 379, hadis kita yang ke-40. Ya ke Kak Som? Oh, kita Ustazah dah tak boleh cakap dah. Saya speechless. Dia dah tak ada kata-kata yang boleh dikeluarkan. Oh ya, muka surat 379. Ada pendapat lain di sini? Ada satu saja pendapat ke? Ada mazhab lain? Boleh Ustazah lihat? Kak Aisyah sempat tak Kak Aisyah buka bukunya? Kak Fauzia. Assalamualaikum Ustazah Sakinah. Kak Farida kata apa? 377. Okey, 377. Kak Aisyah 378. Oh, Masya Allah. Kita ada 3 pendapat je. 377, 378, 378. Ini macam auction ya. 379, 378, 377. So, mana satu? Baik, siapa ni? 377. Banyak hilaf kali ni. Orang tu ada sibuk. ada orang kan dia tak apalah. Malas saya nak sebut nama dia. Dia sibuk ni kat sini ni. Banyak hilaf kali ini. Yes, betul. Banyak khilaf kali ini. Jadi mana satu pendapat yang kita nak pegang ni. Ada banyak mazhab, ada banyak khilaf. Jadi majoriti ulama berpegang kepada mazhab. Yang bagaimana ni? Baik, kita lihat di sini. Ustazah tunjukkanlah. Tak nak buang masa tu. Kita nak tengok ni. Pendapat yang betul ialah 377. Kita berada di muka surat 377.
Okey, jadi maknanya perbincangan kita pada topik keadaan orang mukmin yang seharusnya di dunia, kan kita ada satu subtopik besar, besar itu kan di atas yang diwarna hitam kan. Topik itu kita belum selesai. Jadi kita cuma sentuh kategorinya ada 2 kan pada minggu lepas. Tapi hari ini Ustazah nak jelaskan dengan lebih lanjut lah sebagaimana yang Imam Ibn Rajab Al-Hanbali jelaskan dalam kitabnya ini. Jadi pada topik kita kali ini kita akan pergi sedikit ya pada perbincangan di muka surat 377. Kemudiannya nanti kita akan masuk ya pada perbincangan yang baru iaitu di muka surat 378 hingga selesai lah ya insyaAllah. Pada pagi ini Ustazah akan usaha untuk kita selesaikan perbincangan hadis kita yang ke-40 sebab Ustazah pun tak nak drag. Kita nak dekat habis ya kitab kita ni. Ni kalau kitab habis nak habiskan kuliah ke macam mana? Kalau kitab habis ni Ustazah dah tak mengajar kamu takin lah ya. Tak apalah. Bagi Ustazah hari mengajar. Dia lagi sikit je. Tengok kitab ini. Siapa ada kitab dia tahulah. Alah Ustazah lagi sikit je. Kita lagi 4 ke 5 hadis saja untuk kita selesaikan kitab ni. Menunjukkan lama ni kuliah ni di Masjid Al-Muttaqin. Okey Muslimah. Kita lihat keadaan orang mukmin di dunia ada 2 bahagian. Minggu lepas siapa ingat ada berapa bahagiannya dan bagaimana keadaannya? Saya ada bagi 2 poin penting pada minggu lepas. Siapa ingat sila letakkan di ruangan komen. Ustazah nak lihat betul-betul dengar, betul-betul lihat ke tidak apa yang kita belajar pada minggu lepas. Ada 2 insan yang Nabi perintahkan kepada kita ya agar kita letakkan keadaan kita pada tempat mereka ketika kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Jadi ada 2. Apakah kedua ataupun siapakah kedua-dua insan tersebut? Jangan stop. Ini nak marah Ustazah ke? Alamak takutnya. Jangan stop ya. Okey. Alamak. Kak Fauzah ni cikgu ke dulu? 2 bahagian. Jadi orang asing dan jadi pengembara musafir. Baik, minggu lepas mengenai orang asing dan pengembara. Orang asing ya? Bukan makhluk asing. Bukan makhluk asing kan? Okey. Orang asing dan pengembara. Musafir maksudnya pengembara. Okey, baik. Jawapan yang baik. Liza juga jawab di situ. Orang asing dan pengembara. Baik, betul. Okey, terima kasih kepada Kak Som, Kak Aisyah, siapa lagi ni? Liza, Suzy, Nur pun juga berikan dengan jawapan yang sama. Kita bincangkan 2. Ya, 1, Nabi perintahkan kepada kita supaya jadi gharib, maksudnya orang yang asing. Kedua, Nabi perintahkan kepada kita agar jadi abirus sabil, maksudnya seorang pengembara, seorang musafir. Jadi ada 2 keadaan. Baik, pada pagi ini kita nak bincang sedikit lagi berkenaan kedua-dua situasi itu tadi. Kita pergi terlebih dahulu pada perbincangan yang pertama tentang orang asing. Okey, tentang orang asing. Jadi macam mana letak begini? Muslimah semuanya, kalau sekiranya slide Ustazah ada lag ke, video Ustazah lagging ke apa, beritahu awal ya. Jangan senyap saja. Jadi kita boleh cepat-cepat ubah cara untuk kita paparkan slide ini. Baik, jadi kita ada 2 keadaan ya, mukmin di dunia sebagaimana yang telah saya ringkaskan perbincangannya pada minggu lepas. Pertama, sebagai orang asing. Kedua, sebagai seorang pengembara ataupun musafir. Jadi kita pergi kepada yang pertama ya di sini. Kalau dalam kitab kita diletakkan dengan warna hitam tu pada perkataan pertama di muka surat 377. Kita akan baca sedikit ya di samping apa yang ada di slide Ustazah. Slide Ustazah ni hanya sebagai ringkasan terhadap apa yang terdapat dalam kitab kita.
Jadi mungkin ada di kalangan muslimah yang belum lagi memiliki kitabnya, boleh refer ya pada slide saya. Baik, begini. Pertama, kita sebutkan tentang orang asing ini, iaitu seorang mukmin yang menempatkan dirinya seolah-olah dia adalah orang asing di dunia yang membayangkan untuk menetap akan tetapi di negeri yang bukan negerinya. Maknanya dia nak duduk di sebuah negeri yang bukan negerinya, dia nak menetap di tempat itu, di mana dalam keadaan yang dia nak duduk di tempat yang bukan negerinya tu kan, bukan negeri asalnya, tapi hatinya tidak terpaut pada negeri yang dia duduk sebagai tempat sementara itu. Hatinya tetap terpaut kepada negeri asalnya. Dia duduk di situ, hatinya masih lagi ingat kepada negeri asalnya dan tidak plan, dia tak rancang untuk duduk di tempat itu selama-lamanya. Jadi keadaan ini, ya, kalau lihat pada poin saya yang kedua untuk kategori yang pertama di sini, dia hanya menjadikan tempat tersebut, iaitu negeri yang mana dia nak duduk itu tadi, yang merupakan yang bukan negeri asalnya, sebagai tempat mencari bekalan bagi dia bawa pulang ke negeri asalnya. Jadi keadaan orang asing begitu. Ya, keadaan orang asing sedemikian. Sebab itu dijelaskan kepada kita, ya, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali jelaskan kepada kita dalam kitab ini, siapa yang seperti itu, iaitu dia membayangkan diri dia berada di sebuah tempat yang mana bukan tempat asal dia, bukan negeri asalnya. Dan bila dia duduk di tempat yang bukan negeri asalnya, hatinya tidak terpaut pada tempat itu. Hati dia, pemikiran dia masih lagi ingat pada negara asalnya, family dekat negara asal. Ingat, setiap hari dia ingat tempat asalnya. Dan orang seperti ini, bagaimana keadaan dia? Tidak ada keinginan baginya kecuali membekali dirinya. Dia nak bekalkan dirinya dengan apa-apa yang bermanfaat baginya saat kembali ke negerinya. Sehingga dia tidak akan menyibukkan diri dengan menyaingi penduduk negeri setempat di mana dia adalah orang asing di tengah-tengah mereka, dalam kemuliaan mereka, dan dia tidak kisah dengan kehinaan di tengah mereka. Maknanya dia tak kisah. Yang penting, dia duduk di tempat ini, dia setiap harinya, dia fikir untuk mencari bekalan bagi dia bawa pulang ke tempat asalnya. Jadi ini keadaan yang pertama. Sebagai orang asing itu tadi. Contoh, ya, kita sebagai hamba Allah, ketika kita hidup di dunia ini, tugas kita ialah beribadah kepada Allah. Setiap hari kita berusaha untuk mencari bekal bagi negeri kita yang kekal abadi, iaitu akhirat. Itu tempat kita, negeri asal kita, akhirat. Jadi bila akhirat ini menjadi negeri asal bagi kita kan, kita hidup di dunia ini, tugas kita cuma fikir bagaimana saya nak cari bekal untuk saya bawa pulang ke akhirat. Kebiasaannya apa bekal kita ketika kita nak bawa pulang ke akhirat? Amal ibadah kita. Amal soleh kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dia begitu. Okey, jadi saya harap faham ya untuk yang pertama ini. Kita pergi kepada yang kedua. Keadaan kita yang kedua di sini, sebagaimana juga yang terdapat dalam kitab, ya, silakan muslimah terus rujuk pada keadaan yang kedua, iaitu menempatkan dirinya sebagai musafir yang tidak menetap. Okey, yang tidak menetap.
Jadi seorang mukmin menempatkan dirinya di dunia seolah-olah dia adalah seorang musafir yang tidak menetap sama sekali. Kalau tadi dia menetap kan, yang kategori pertama dia tinggal di tempat itu. Ini beza kategori pertama dengan kategori yang kedua. Kalau yang pertama tadi, dia menetap, dia tinggal di tempat tersebut. Tapi kalau yang kedua, dia tidak tinggal di tempat itu. Mengapa keadaannya sedemikian? Kerana dia adalah seorang musafir yang tidak menetap sama sekali, akan tetapi dia terus berjalan melewati tempat-tempat persinggahan hingga dia sampai ke akhir safarnya, iaitu kematian. Jadi orang yang kalau dia letakkan diri dia sebagai musafir, begitu keadaannya. Dia sentiasa, dia tak stay pada satu tempat. Kalau pengembara ni lah ya, kalau seorang musafir ini. Tapi dia sentiasa berpindah daripada satu tempat ke satu tempat hinggalah dia meninggal dunia. Itu keadaan orang yang kedua. Jadi keinginannya ya, orang yang berada di keadaan yang kedua ini, slide blur ya. Kejap. Masih lagi ni? Nampak okey je. Sekarang dah okey? Okey, Alhamdulillah. Dia ketara sangat ke tidak? Tak ketara sangat ya? Kejap okey, kejap tak okey. Macam mana Ustaz Nokman dia? Komen di belakang tabir ini kalau dengar jemaah ni. Dah okey. Okey, dah okey. Tapi saya tengok macam saya pun kat tempat saya macam tak clear pula. Dia kejap okey, kejap tak okey lah. Internet saya okey ni. Speed very very fast kat sini. Dah okey. Blur sikit. Alah, macam-macam. Kejap okey, kejap blur, kejap. A bit lag. Yes, a bit lag. Saya nampak diri saya. Macam robot. Ustaz Nokman, boleh kita keluar sekejap ya Ustaz Nokman? Sebab saya tak nak dia sampai ke akhirnya jadi beginilah. Penat saya ceramah. Saya ni kejap ya. Can we stop the camera? Then I think we should stop. Yeah. No, Ustaz Nokman tak perlu.
Kita kembali sekali lagi dengan cara yang berbeza. Tapi yang penting nampak ya slide saya? Clear tak? Saya mohon pada jemaah semua untuk berikan feedback. Apa yang terpapar di skrin masjid okey ke tidak? Masih blur? Harapnya tidak ya? Okey. Baik. Tadi clear. Ana nampak clear. Okey, terima kasih. Okey, Mas kata clear Ustazah. Okey, terima kasih. Okey, jom. Kita kita nantikan banyak masa nak diambil. Okey, alhamdulillah. Baik, kita lihat kepada keadaan yang kedua. Saya sambung kembali pada perbincangan kita di sini. Untuk keadaan yang kedua tadi kan, dia adalah seorang musafir, orang yang mengembara. Jadi dalam keadaan dia menjadi seorang pengembara ini, dia tak menetap sebagaimana keadaan orang asing yang pertama. Kalau orang asing yang pertama tadi, dia tinggal di tempat ataupun di negeri itu. Namun untuk keadaan kedua, sebagai seorang pengembara, dia tidak tinggal di tempat tersebut. Tetapi kehidupan dia ialah meneruskan perjalanannya daripada satu tempat ke satu tempat sehinggalah dia meninggal dunia. Itu keadaan dia. Kemudian kita dapati di sini yang mana keadaan dia tu sebagai seorang musafir ataupun pengembara, dia keinginannya ialah bagaimana untuk dia menambah bekalan bagi meneruskan perjalanan. Jika tadi yang pertama, bagaimana dia untuk menambah bekal bagi dia bawa pulang ke negeri asalnya. Namun, keadaan yang kedua ini sebagai seorang pengembara, sebagai seorang musafir itu tadi kan, dia fikir bagaimana saya ni nak tambah bekal saya untuk saya menjalani kehidupan saya bagi perjalanan yang seterusnya. Jadi ini perbezaannya antara orang asing dan juga seorang pengembara. Yang mana Nabi SAW beritahu kepada Ibn Umar itu tadi, kalau kita masih ingatlah dalam hadis Nabi SAW jumpa Ibn Umar, Nabi pegang bahu Ibn Umar, lalu Nabi pesan kepada Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah ataupun duduklah engkau di dunia ini sebagai seorang yang asing. Itu keadaan yang pertama tadi, au abirus sabil, ataupun sebagai seorang pengembara. Jadi ini pesanan Nabi SAW. Tujuan baginda SAW memberikan pesanan ini kepada Ibn Umar dan juga kepada umat baginda SAW, tujuannya lah supaya kita ni tidak menjadikan dunia sebagai tempat yang kekal abadi untuk kita tinggal. Kan? Bila kita jadikan dunia ini sebagai satu tempat yang kekal, maksudnya kita hanya fikir konon-kononlah kita ni tak matilah contoh kan, ia akan menyebabkan kita lupa bahawa kita ni manusia akan mati. Dan kita akan berada di tempat yang lebih kekal daripada dunia, iaitu akhirat. Justru kalaulah kita ni sebagai seorang manusia meletakkan diri kita berada pada antara dua ini, sama ada kita nak jadi seorang asing ataupun pengembara, kedua-duanya adalah keadaan yang membantu kita agar kita tidak fikir yang kita ni akan hidup lama. Maksudnya kita ada satu tempat yang akan kita tuju, iaitu akhirat kita. Dan di sini kita dapati pada muka surat 378 Muslimah. Di situ kita lihat ada wasiat Ibn Umar. Pada perbincangan kita di minggu lepas juga, Ustazah ada beritahu hadis Nabi yang terdapat pada bab kita yang ke-40 ini hanya pada perkataan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Itu saja hadis Nabi. Tapi setelah itu, ia adalah wasiat ataupun kata-kata daripada Ibn Umar sendiri. Jika rujuk kepada hadis kita, iaitu di muka surat 375, kita akan dapati ada kata-kata wa kana ibnu Umar yaqul. Itu adalah kata-kata daripada Ibn Umar. Jadi Ibn Umar kata apa di situ?
Wa kana Ibnu Umar, saya tampilkan sekali lagi ya, yang mana kita pernah baca jugalah pada minggu lepas, kita dah baca. Jadi di sini apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar radhiyallahu an, dia ingatkan kepada kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada beliau. Jadi Ibnu Umar pun kata begini. Dalam riwayat ini, wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Ibnu Umar di sini dia bernasihatkan, ya. Dia memberikan satu wasiat. Dia kata apa? Jika kamu berada di waktu petang, janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, janganlah kamu menunggu di waktu petang. Dan gunakanlah waktu sihatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Jadi hadis ini ataupun kata-kata ini merupakan satu perkataan yang digabungkan dengan hadis Nabi SAW dan kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi kita akan berikan syarah bagi apa yang Ibn Umar radhiyallahu an sebutkan di sini, yang mana juga telah disyarahkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab kita. Jika nak rujuk tentang syarah ini, sila ya muslimah lihat di muka surat 378 pada perenggan kita yang ketiga. Yang perenggan atas sekali saya tak kira ya. 1, 2, 3. Masuk pada perenggan yang ketiga, paragraf yang ketiga, yang bermula dengan sedangkan wasiat Ibnu Umar. Saya nak baca di perenggan tersebut. Jadi sedangkan wasiat Ibnu Umar radhiyallahu an dalam hadis ini, maka ia diambil dari hadis yang beliau riwayatkan ini. Jadi apa yang Ibnu Umar, maaf ya, saya sendiri tersilap letakkan tajuk ni. Bukan wasiat Umar ya, wasiat Ibnu Umar. Wasiat Ibnu Umar, bukan wasiat Umar. Silap ini. Tapi alhamdulillah juga di bawah itu ada Ibnu Umar radhiyallahu an berkata. Mungkin sesiapa yang nak salin tu nanti sila betulkan ya. Jadi Ibnu Umar di sini bila dia berikan wasiatnya, ia adalah wasiat yang diambil daripada hadis Nabi SAW itu tadi, yang baginda sampaikan kepada Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar dia kata apa dalam hadis, dalam riwayat ini yang mana mengandungi akhir dari pendeknya angan-angan, dan bahawa manusia apabila telah berada di waktu petang, dia tidak menunggu pagi hari, dan apabila dia berada di pagi hari, dia tidak menunggu pada petang hari. Jadi situasinya begini, ya, keadaannya begini. Hidup kita ini berdasarkan kepada wasiat Ibnu Umar radhiyallahu an itu tadi, kita perlu menjadi seorang Muslim yang memiliki angan-angan yang pendek. Maksudnya begini, angan-angan yang pendek ni maksudnya begini. Bila kita di waktu petang, kita tak tunggu pagi, esok paginya, ya, untuk buat sesuatu perkara. Ataupun bila kita nanti dah sampai di waktu petang, kita tak tunggu di waktu pagi, kita tak tunggu pada waktu petang untuk buat perkara itu. Kerana apa? Orang yang pendek angan-angannya ini, mereka faham bahawa ajalnya akan datang kepadanya sebelum itu. Maksudnya, kalau kita sekarang ni ya muslimah, kita di waktu pagi ni, belum tentu kita akan sempat bertemu dengan waktu petang nanti. Kerana kita tidak tahu, kemungkinan ajal kita sebentar sahaja lagi. Tak sempat untuk bertemu waktu petang. Sama juga, bila kita berada di waktu petang, kita tak tahu adakah kita ni akan hidup. Maghrib nanti kita hidup ke tidak? Sempatkah kita bertemu dengan waktu Isyak? Sempatkah kita qiyamul lail nanti pukul 3 pagi? Sempatkah kita nanti bangun untuk solat subuh? Sempatkah nak solat duha untuk keesokan harinya? Kerana ajal
akan datang pada bila-bila masa. Jadi mereka yang memiliki angan-angan yang pendek, yang menurut kepada wasiat Ibn Umar di sini, dia tak tunggu. Waktu pagi, kalau dia nak buat apa yang dia nak buat, dia buat. Maknanya yang perkara-perkara amal soleh lain ni, dia tak tunggu, tak apalah petang nanti saya buat. Kerana dia tahu belum tentu usianya Allah panjangkan hingga ke waktu petang untuk dia melakukan amal solehnya. Ini maksud yang kita boleh fahami ya, menerusi apa yang Ibn Umar nasihatkan tentang jika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Jika engkau berada di waktu petang, jangan tunggu keesokan paginya. Kerana apa? Kita tidak tahu bila ajal kita akan menjengah. Okey, dan di sini didatangkan kepada kita dengan satu wasiat juga yang diberikan, iaitu daripada Habib Abu Muhammad rahimahullah, menyampaikan wasiat setiap hari sebagaimana berwasiatnya orang yang sedang sakaratul maut, tentang siapa yang akan memandikannya dan hal-hal yang seperti itu. Beliau juga, iaitu Habib Abu Muhammad ini, beliau juga menangis setiap kali tiba waktu pagi atau petang, lalu isterinya ditanya tentang tangisannya itu. Dan orang ramai bila melihat Abu Muhammad ini, mereka ni akan tanya kenapa dia ni pagi nangis, petang nangis kan. Jadi mereka bertanya kepada isterinya, dan isterinya kata apa? Demi Allah, keadaannya yang berada dalam tangisan itu kerana dia khawatir apabila dia berada di waktu petang, dia tidak akan sampai pada waktu pagi nanti, dan apabila dia berada di waktu pagi, dia takut tidak akan sampai pada waktu petangnya. Ini keadaan para ulama dari kehidupan mereka, yang mana kita boleh kaitkan dengan pendeknya angan-angan yang ada dalam kehidupan mereka. Dan kita juga ada di sini seorang ulama yang bernama Bakr Al-Muzani rahimahullah. Dia berkata, jika seorang di antara kalian boleh tidak tidur di malam hari kecuali wasiatnya telah tertulis di samping kepalanya. Maknanya masa kita tidur tu, terbaik sebelum kita tidur, wasiat kita dah tulis. Kita dah wasiatkan. Maknanya ada wasiat yang kita tinggalkan sebelum kita tidur. Kerana apa dia kata? Maka hendaklah dia lakukan. Kalau itu kita boleh buat, buatlah. Ini nasihat dia. Al-Muzani di sini nasihatkan. Kalau sebelum tidur tu, kalau kita boleh tulis wasiat kita, buatlah. Kerana apa? Kerana dia tidak mengetahui, kita ni tak pernah tahu. Mungkin saja dia tidur di antara penduduk dunia. Masa kita tidur tu, kita tidur di kalangan ataupun bersama-sama dengan penduduk dunia. Namun, mungkin ketika pagi hari, dia telah bersama dengan penduduk alam barzakh. Ini pesanan Al-Muzani yang dipetik oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Masa kita tidur tu, kita masih di dunia, bersama dengan penduduk dunia, bersama dengan orang-orang yang ada di dunia. Tapi besar kemungkinan bila kita celik mata kita, rupanya kita sudah berada di alam barzakh. Maka sebab itu di sini dia nasihatkan kepada kita, kalau boleh sebelum kita tidur, kalau boleh berikan, atau bukan berikan wasiat, tulis wasiat. Kan dah siap-siap dah dengan wasiat itu lebih baik. Sebab apa? Kita tidak pernah mengetahui bila ajal kita akan menjengah. Dan untuk nasihat yang berikutnya, apa kata Ibn Umar dalam wasiatnya? Yang tadi muslimah yang kita discuss tadi ialah tentang perenggannya yang pertama, wasiatnya yang ini. Okey, wa kana Ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Okey, itu yang dah kita discuss tadi, yang dah kita bincangkan. Dan sekarang kita akan masuk kepada wasiatnya yang berikut, iaitu wa khuz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kita akan masuk pada perkataan ini. Maksudnya apa? Gunakanlah waktu sihatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Dalam kitab kita, wasiat ini berada di muka surat 379. Di perenggan yang atas sekali, ada wasiatnya.
di situ. Jadi dengan wasiat ini, maksudnya di sini ialah Ibn Umar ingin katakan kepada kita, kerjakanlah ataupun laksanakanlah amal-amal soleh ketika sihat sebelum engkau terhalang melakukannya. Kan dia kata tadi, wa khuz min sihhatika limaradika. Gunakanlah waktu sihatmu sebelum sakitmu. Jadi buat amal-amal soleh kita ni masa kita sihat sekarang ini sebelum datang masa sakit kita. Dan ketika masih hidup sebelum kita terhalang oleh kematian. Kita buat perkara amal soleh ini semasa kita Allah berikan nyawa sebelum Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita. Kerana amal soleh kita terhenti. Kita dah tak boleh lagi dah nak buat amal soleh kita bila kita meninggal dunia. Di semasa kita hidup inilah kita perlu memperbanyakkan amal soleh kita. Sebab nanti kalau kita mati, dah tak ada apa yang boleh kita lakukan. Jika pun kita kata ada amalan yang berterusan itu adalah amalan yang kita lakukan semasa kita hidup. Betul tak? Semasa kita hidup lah. Kita lakukan yang menyebabkan bila kita mati, ada amalan yang berterusan yang kita tinggalkan. Tapi kalau kita tak buat langsung, ataupun kita remehkan, lalu Allah Subhanahu wa taala pun mematikan kita, ia adalah satu kerugian yang begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi ini wasiat Ibn Umar yang berikutnya. Ya, yang dia kata tadi kan, gunakan waktu sihat sebelum kamu sakit dan gunakanlah masa hidup kamu ini sebelum kamu meninggal dunia. Apa yang diberikan wasiat ini oleh Ibn Umar itu tadi, ia merupakan satu wasiat berdasarkan hadis Nabi SAW juga. Kalau kita lihat ya di dalam kitab kita di sini, ada satu riwayat yang ditampilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali kepada kita yang merupakan sebuah riwayat yang dipetik daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki ketika beliau memberikan nasihat untuknya. Jadi ada pada satu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seorang lelaki yang mana Nabi kata apa? Irtanim khamsan qabla khamsin. Biasa kan kita dengar tentang perkara ini. Orang kata kejarlah ataupun buatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada, tak silap saya ada juga lagunya. Wallahualam lah, saya macam ingat lupa. Mungkin adalah, wallahualam. Tapi kita dapati bahawa ia adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Sabda Nabi SAW yang Nabi sampaikan kepada seorang lelaki. Jadi Nabi kata kepada lelaki itu, irtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 perkara ataupun laksanakan dengan bersungguh-sungguh 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Pertama, Nabi kata apa? Syababaka qabla haramika. Iaitu laksanakan sesuatu pada masa muda kamu sebelum datangnya masa tua kamu. Masa muda kita adalah masa yang kita kata kita memiliki energi, kan? Kita ada kekuatan, kita ada semangat, kita ada banyak kelebihan daripada sudut kesihatan contohnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita muda itu sebelum datangnya masa tua kita? Dan seharusnya masa muda kita ni ya muslimah, kita peruntukkan untuk memperbanyakkan amal soleh kita. Kan? Sebab kita masih ada lagi kekuatan, masih lagi ada kita panggil satu ruang yang mana kita boleh melakukan banyak perkara tanpa bantuan orang lain. Kerana apa? Allah berikan kepada kita dengan kekuatan itu. Masa kita muda. Walaupun saya tak nafikan ada orang muda dia dalam keadaan yang sakit. Tetapi rata-ratanya secara umumnya mereka ni, kita ni dalam keadaan yang muda, kita sihat dan kita ada kekuatan untuk melakukan amal ibadah. Jadi rebut peluang muda kita ni kan untuk kita beramal soleh
sebelum datang masa tua kita, yang mana pada masa itu kita tak dapat lah, mungkin kita nak solat malam pun susah ya untuk kita, sebab kita ada masalah banyak daripada sudut kesihatan, kekuatan ketika kita tua nanti. Jadi ini pesan Nabi yang pertama kepada lelaki tersebut. Kemudian Nabi juga pesan kepada lelaki itu, iaitu apa pesanan Nabi? Wasihataka qabla saqamika, iaitu masa sihat kamu sebelum datang masa sakit kamu. Ini ada kan tadi yang diberikan oleh Ibn Umar kepada kita dalam wasiatnya itu tadi, yang mana dia kata khuz min sihatika limaradika, gunakanlah waktu sihat kamu dari untuk masa sakitmu tu kan, sebelum datang masa sakitmu. Jadi ini merupakan wasiat Nabi SAW yang Nabi pesan kepada seorang lelaki ketika dia minta nasihat daripada Nabi SAW. Jadi Nabi kata apa kepada dia? Sihat, waktu sihat gunakan dengan baik sebelum datang waktu sakit. Dia ada kaitannya tadi dengan masa muda kita tu. Masa kita sihat ni, gunakanlah. Ada juga orang yang dia tua tapi dia masih sihat. Betul tak? Dia masih lagi kuat. Kadang-kadang tengok, makcik ni umur dia dah 60 lebih tapi masih kuat jalan Kaki dia, ya Allah. Kita muda-muda ni pun solat duduk atas kerusi. Dia tua-tua tu solat, ya Allah, solat macam biasa. Kita jadi kagum, kita takjub, Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok dia kan. Kita pun tengok, makcik ni kuat lagi pergi pasar sendiri. Ada makcik tak boleh. Dia kena orang teman pergi pasar. Tapi ada makcik umur dia walaupun dah kata usia-usia emas tu, boleh lagi kuat naik bas, turun bas, angkat barang-barang pasar ni sendiri. Maknanya dia ada kesihatan. Tapi adakah kesihatan kita ni akan kekal lama, Muslimah? Tidak. Tak kira sama ada kita tua ataupun kita muda. Kesihatan kita tidak kekal lama. Ada masanya Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik nikmat kesihatan dari diri kita. Jadi bila kita dalam keadaan yang sihat ni, Muslimah, kita perlu gunakan masa sihat kita untuk kita beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Untuk kita gunakan masa-masa ini bagi kita melakukan perkara-perkara yang boleh kita jadikan ia bekalan untuk negeri kita yang abadi, iaitu akhirat. Jangan gunakan masa-masa muda, masa sihat ini untuk perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan selalu orang katakan, masa sihat, masa muda ni kau nak enjoy, kau enjoy lah puas-puas Sakinah. Ada orang cakap gitu dengan saya. Kau nak buat apa kau buat lah Sakinah, nanti kau dah sakit susah kau nak buat ni semua ni. Kau nak buat apa buat lah, nanti kau dah sakit, nanti kau tutup lah buku kau, nanti kau buka lah buku baru. Hidup kita ni bukan macam Facebook, Muslimah kita boleh tutup, kita boleh buka. Jangan lupa tentang tu kan, bila-bila masa kita nak delete account kita. Tapi sekarang ni, kita ni hidup, usia ni Allah berikan, ia adalah amanah. Kena ingat itu. Hidup kita bukan Facebook account kita. Yang boleh kita tutup, buka bila masa kita nak. Kita boleh deactivate, kita boleh activate balik kita punya Facebook ni. Bukan begitu keadaan kita. Yang mana kita nak buat dosa, kita buat dosa sebanyak-banyaknya. Nanti bila dah sakit lah, deactivate lah. Macam gitu keadaan. Boleh gitu? Tak sebenarnya. Dia ada perkara-perkara yang perlu kita berikan perhatian dalam hidup kita ini. Yang sentiasa perlu kita ingatkan pada diri kita. Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah saya masih muda. Allah berikan semua ini kepada saya. Saya nak gunakan untuk apa? Kedua-dua keadaan itu. Sebagai satu situasi yang Allah berikan peluang kepada kita untuk kita beramal soleh, kita jadikan ia sebagai satu bekalan untuk kita bawa pulang ke negeri kita yang abadi, iaitu akhirat. Jadi Allah peruntukkan, Allah berikan kepada kita dengan muda. Allah berikan kepada kita dengan sihat. Untuk buat apa? Untuk kita gunakan bagi akhirat kita. Begitu juga kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita.
kaya kita, atau kita kata kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dengan nikmat kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Dan Nabi pesan kepada lelaki itu, kaya kamu sebelum kamu miskin. Ataupun senang kita kata, masa kita ada duit ni muslimah, kita nak buat apa dengan duit kita? Sebelum nanti akaun kita kering kontang. Kan kita kata, ya Allah Ustazah, akaun saya kering dah Ustazah ya. Kita kan yang masa semalam yang berlaku apa POSB DBS tu kan, yang dia duplicate, kecoh, satu Singapura kecoh. Takut kita ya muslimah, duit kita ni macam mana jadi sampai orang kecoh, kita takut duit kita ni hilang kan. Tapi pernah tak kita fikir, ini ujian ni kalau kita lihat pada perspektif agama. Ujian, masa duit kita banyak dekat akaun ni kan, apa yang kita buat dengan duit tu? Apa kita buat dengan duit tu? Sampai kita takut sekali, nanti kan banyak duit aku habis macam mana ni? Tapi sebenarnya itu adalah peringatan juga, di samping lah kita kata kecuaian, kelalaian daripada pihak administrasi, kemungkinan daripada sudut management di situ. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut agama kita, ia adalah peringatan daripada Allah. Duit kita banyak-banyak dalam akaun tu kan, yang kita duk risau tu kita buat apa? Kita gunakan untuk apa? Adakah kita banyak bersedekah? Adakah kita banyak membantu orang lain? Adakah kita ni banyak membantu adik-beradik kita? Adakah kita banyak membantu kedua ibu bapa kita dengan duit yang ada dalam akaun kita? Masa kita senang ni, apa kita buat dengan duit kita? Sebelum nanti tak ada duit dalam akaun. Sebab nanti bila kita tak ada duit dalam akaun ni kan, ataupun kita ni tak ada duit lah kita kata, kita akan fikir tau, kenapa masa saya ada duit saya tak buat baik dengan duit saya ni? Saya tak buat sedekah sebanyak-banyaknya dengan duit saya. Kita dah mula ada rasa penyesalan dalam diri. Sebab kita kata apa? Mungkinlah masa kita tengah tak ada duit ni, Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa kita. Dan pada masa tu pula kita ni tak beramal soleh dengan duit kita. Padahal dulu masa duit banyak, tak ingat pula nak beramal soleh. Ini penyesalannya. Sebab kita bimbang. Pada masa kita dah tak ada duit tu, kita bimbang. Bagaimana akhirat saya? Ketika ada duit tapi kita tak akhirat, tahu muslimah. Tapi masa kita tak ada duit tu baru kita fikir, alamak, akhirat aku macam mana kan? Investment aku untuk akhirat tu macam mana kan? Sebab ada investment yang kita tak nampak. Ya, ada investment akhirat kita. Investment saya untuk akhirat macam mana? Sekarang tengah tak ada duit ni. Kita akan mula terfikir tentang duit yang kita ada, ataupun kelebihan yang kita miliki, kekayaan yang kita ada pada suatu ketika dahulu. Ini nasihat Nabi yang ketiga. Lalu Nabi SAW juga beritahu kepada kita, iaitu gunakan sebaik-baiknya masa kita senang, masa kita, waktu lapang kita ataupun waktu kita relax, waktu kita ni tak ada banyak kerja, sebelum datang masa kita sibuk sangat-sangat. Biasa kan muslimah kita fikir, hari tu relax-relax tak fikir pula nak buat kerja ni, masa kerja banyak-banyak ni, ya Allah, banyak pula benda nak kena settle lah. Pernah tak kita fikir begitu? Biasa kan dalam hidup ni kan keadaannya. Masa kita duduk relax boleh tengok cerita Korea back to back kita ni muslimah, Allahu Akbar. Tak ingat nak masak, tak ingat nak itu, tak ingat nak ini, baju menggunung kat atas sofa tu Bila kita sibuk ni, baru teringat, kain aku tak lipat. Banyak, ikan belum siang. Macam-macam kita baru ingat. Masa kita senang tu atau masa kita waktu lapang tu, duduk relax, tengok TV, kan Allah, makan popcorn. Makan popcorn itu macam tengok movie. Boleh juga sekarang ni work from home semua orang rata-rata dalam rumah. Tapi apa yang kita lakukan? Ini sebagai muhasabah lah untuk diri kita semua muslimah. Apa yang kita lakukan semasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan masa yang begitu lapang? Kita buat apa dengan masa lapang kita? Nak pergi karaoke? Ustazah, saya bagi, ini bukan, saya tak berikan idea tiba-tiba, betul juga, bagus idea Ustazah. Kita karaoke Ustazah. Tapi boleh ke sekarang buka ke karaoke tu? Tutup kan? Tak boleh. Apa kita nak buat sebenarnya? Waktu lapang kita ni.
Jadi yang penting sekarang ni ya muslimah, kita gunakan masa lapang kita untuk hal-hal yang memberikan manfaat bagi diri kita, yang penting manfaat untuk akhirat kita. Sebelum datang masa sibuk kita, waktu lapang lah ya, masa untuk kita peruntukkan bagi solat sunat kita contohnya. Ya, kita ada waktu lapang, kita boleh lakukan solat sunat duha kita, persilakan. Waktu lapang kan, kita ada waktu senang, waktu senggang ni kan, waktu lapang ni yang menyebabkan kita senang untuk bangun solat malam kita, bangun solat malam kita. Yang menyebabkan kita boleh khatamkan Al-Quran kita, khatamkan Al-Quran kita. Ini sebenarnya yang Nabi SAW ingin sampaikan kepada kita dalam wasiatnya ini. Kita gunakan waktu lapang kita untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kita. Yang masa waktu sibuk kita tak sempat muslimah untuk buat. Kita sibuk kan, kita penat. Kita tak sempat nak bangun solat malam. Kita rasa kita tak larat lah ustazah nak bangun solat malam. Saya banyak kerja, saya ya Allah tidur malam pun kan kadang-kadang fikir lagi tentang kerja saya. Itu waktu sibuk kita muslimah. Kita faham lagi, okey, tak boleh nak bangun solat malam. Tak apa. Tapi cuba kita fikirkan waktu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan masa lapang kita, waktu kita tak sibuk. Maknanya di situ ada peluang, ada ruang untuk kita melaksanakan amalan-amalan sunat kita yang mana ketika kita sibuk, kita tak sempat dan kita tak larat nak lakukan. Jadi di sini kita muhasabah. Ataupun kita kan ada jadual masing-masing, betul tak? Kita ada schedule kita yang masing-masing. Kita tahu bila masa kita senang atau mana masa kita tak sibuk sangat, kita plan masa kita ni untuk melakukan amal-amal soleh kita tu. Sebab kalau kita tak plan, susah muslimah. Ya, nanti dia tak jadi. So kita masing-masing ada kita punya schedule kita kan, cuba lihat pada kalender masing-masing, pada masa masing-masing kan, kita plan. Oh, hari ni saya tak sibuk sangat lah kan, kita tengok. Mungkin hari ni Saturday. Kita kata tak sibuk sangat lah ustazah, waktu Saturday ni boleh ikuti kuliah. Alhamdulillah kita peruntukkan masa pagi untuk ikuti kuliah. Lepas ni kan kita ada lagi masa untuk buatlah perkara-perkara masalah yang lain untuk baca Quran ke apa-apa. Silakan. Maknanya kita ada penuntukan masa kita untuk amal soleh masa kita tak sibuk. Jadi masa kita sibuk tu kan, kita fokuslah ya kepada kerja-kerja kita yang kita nak buat tu lah masa kita sibuk. Namun ada masa-masa lapang kita tu jangan kita biarkan begitu sahaja. Jangan alhamdulillah kerja dah habis ya. Macam tu kan. Alhamdulillah dah tak sibuk dah kita ni. Senang, kita senang hati. Mulalah kita buat perkara-perkara yang melalaikan. Ini sayanglah ya kalau kita lakukan sedemikian. Seterusnya kita ada last sekali. Nabi kata apa di situ? Hidup kita sebelum kita mati. Ini juga sebagaimana yang diwasiatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu pada hadis kita yang ke-40 ini. Kan? Ibn Umar juga pesan kepada kita, wa min hayatika limautika. Iaitu hidup kamu untuk mati kamu. Iaitu kita kata maksudnya di sini hidup kita sebelum sampai ajal kita. Apa yang kita nak lakukan. Yes, kita dalam hidup masing-masing ya, muslimah, kita ada target kita. Betul tak? Kita punya cita-cita. Apa yang kita nak achieve dalam hidup kita. Apa yang nak kita capai dalam hidup kita ni. Setiap daripada diri kita ada. Semua ada. Untuk kita dapatkan semua tu kan, kita ada cita-cita. Tetapi kita kena ingat, pastikan cita-cita kita, apa yang kita nak achieve itu tadi, ia adalah satu achievement ataupun satu pencapaian yang mampu memberikan manfaat bagi akhirat kita.
Jika begitu niatnya ketika kita berusaha siang dan malam, ya, bagi cita-cita yang kita tetapkan dalam kehidupan kita, insya-Allah ia adalah sebuah kehidupan yang berkat. Kerana apa? Kita fikirkan tentang akhirat kita dan kita lakukan untuk dunia dan akhirat kita. Namun, kalau hidup kita ini muslimah, kita lakukan ia, kita buat ia semata-mata untuk dunia. Sepanjang hayat kita ini, contoh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkinlah Allah tetapkan hidup kita ini sampai usia 40 tahun. Sampai usia 40 tahun. Apa yang kita buat sepanjang usia 40 tahun itu? Hidup kita 40 tahun itu. Adakah ia semata-mata untuk dunia? Atau ada perkara-perkara lain yang kita buat? Dan kita letakkan usia 40 tahun untuk dunia dan akhirat kita. Sebab itu, sebelum kita meninggal dunia, tetapkan sesuatu untuk kehidupan kita ini ataupun lakukan sesuatu untuk kehidupan dunia kita ini. Yang mana hidup kita ia memberikan manfaat yang begitu besar bagi akhirat kita. Sebab itu Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW juga ingatkan kepada kita. Badiru bil a'mal, iaitu segerakanlah lakukan amal soleh ini kan. Sittan, sebelum muncul 6 perkara. Ya muslimah, ini pesanan Nabi kepada kita. Sebelum muncul 6 perkara ini, segerakanlah pada amal soleh kita. Apa kata Nabi? Tulu'ash syamsi min maghribiha, iaitu sebelum terbit matahari dari barat. Ini semua perkara-perkara yang boleh kita sebutkan ataupun boleh kita relatekan dengan hari kiamat. Okey, sebelum terbit matahari dari barat, awid dukhan, Nabi kata, atau sebelum munculnya asap. Ni asap ni adalah tanda-tanda hari kiamat. Ataupun sebelum munculnya dajjal, awid dajjal, Nabi sebutkan. Hadis ini ada dalam kitab kita ya muslimah, pada muka surat 379 di perenggan kita yang terakhir di situ. Nabi kata apa? Awid dabbah, atau munculnya binatang ni yang keluar dari bumi. Binatang ni bukan binatang biasa-biasa tau muslimah. Binatang ini dia boleh detect siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Dan dia boleh berbicara. Dia ni ada tongkat binatang ni. Dan dia pegang cincin juga. Ini ada hadis yang sahih. Nabi ceritakan tentang binatang ini. Yang dia keluar, nanti kan dia boleh letak, dia boleh mark pada wajah orang. Ya, dia akan mark, maksudnya dia akan letak tanda dengan cincin yang Allah berikan kepada dia, dan binatang ini dia boleh letakkan tanda siapa yang kafir, siapa yang mukmin. Ini tanda munculnya ataupun kita kata akan berlakunya hari kiamat. Na'udzubillah lah ya. Kalau saya kalau baca tentang hal ni, saya kata, ya Allah matikan aku sebelum keluar benda-benda macam ni. Sebab ia benda yang dahsyat sebenarnya. Okay, perkara yang dahsyat. Iaitu sebelum munculnya dajjal, sebelum binatang ni keluar dari bumi, kan? Yang mana binatang ini dia keluar dari bumi dalam keadaan orang dah tak beramal soleh lagi muslimah. Kita akan lihat pada persekitaran kita ini ramai orang fasik, ramai orang munafik, ramai orang yang memang tinggalkan amal soleh. Pada waktu itulah baru munculnya binatang ini keluar bersama dengan tongkatnya, bersama dengan cincinnya untuk dia letakkan tanda. Ini orang beriman, ni orang kafir. Begitu keadaannya. Ya, na'udzubillah lah ya. Saya ngeri ya keadaan itu. Kemudian dalam hadis ini, Nabi SAW juga ingatkan kepada kita, segera kalian beramal soleh sebelum datang satu kekhususan bagi seseorang, iaitu kematian. Kematian ini dah kita bincangkan tadi ya, dan juga perkara yang umum untuk semua orang, iaitu hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi ada 6 perkara ini yang akan muncul, yang akan datang bagi diri kita ni kan, yang mana Nabi kata sebelum
berlaku keenam-enam perkara ini, segeralah beramal soleh, buat baik banyak-banyak kan, untuk diri kita ni, untuk akhirat kita. Kerana bila munculnya 6 perkara ini, sudah tidak ada lagi yang dinamakan dengan amal soleh, sudah tidak ada lagi namakan dengan kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat pada perenggan ataupun pada muka surat kita yang berikutnya, iaitu pada muka surat 380, di situ disebutkan pada perenggan kita yang atas sekali, ya muslimah, dijelaskan kepada kita sebahagian dari hal-hal yang umum tersebut tidak berguna amal yang dilakukan setelahnya. Maknanya untuk perkara-perkara ini, bila ia berlaku sudah tidak lagi berguna amal soleh kita bila kita lakukan setelah munculnya perkara-perkara ini. Dah tak ada lagi ruang untuk kita melakukan amal soleh, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disertakan kepada kita untuk kita baca sebagai peringatan bagi diri kita ni muslimah. Apa kata Allah dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-158, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, iaitu tanda-tanda ini. Allah Subhanahu Wa Taala ada juga berikan peringatan kepada kita dalam Al-Quran pada surah Al-An'am ayat 158. Apa kata Allah? Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, iaitu tidak guna lagi keimanan seseorang yang belum beriman sebelum itu. Sebelum tu dia tak beriman kepada Allah. Bila muncul perkara-perkara ini, kemudian dia nak beriman, tak berguna keimanannya. Ataupun Allah kata dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-158 ini, apa kata Allah? Au kasabat imaniha khaira. Atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Atau kita sebenarnya dah beriman, tapi dalam keadaan kita beriman, kita tak buat amal soleh. Kita tak buat perkara-perkara yang baik. Lalu kemudian bila muncul tanda-tanda kiamat ini, contohnya terbit matahari dari barat, ataupun binatang itu keluar dari bumi, ataupun Dajjal itu keluar, pada waktu itu kita nak beramal soleh, Allah kata ia adalah perkara yang sia-sia untuk diri kita. Ia tak berguna lagi untuk diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 158 itu tadi, Nabi SAW kuatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sebuah hadis Nabi SAW yang lain. Apa kata Nabi SAW? Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat min imaniha khaira. Nabi kata ada 3 keadaan yang mana bila ia keluar, keadaan-keadaan yang 3 ini, ini contoh yang Nabi berikan, ia tak lagi berguna. Bagi apa? Bagi keimanan seseorang. Ia tak berguna bagi keimanan seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Ini sebagaimana dalam surah Al-An'am itu tadi kan, pada ayat yang ke-158 tadi, Nabi kata kalau pada waktu jika ketiga perkara ini keluar, dia bukan orang yang beriman, tapi kemudian dia nak beriman kepada Allah, atau au kasabat fi imaniha khaira, atau memang dia orang yang beriman tapi dia nak beramal soleh pada waktu itu. Hal ini la yanfa', Nabi kata, ia tidak memberi manfaat kepada kedua-dua orang yang begini. Bila masanya tulu'us syamsi min maghribiha, iaitu terbitnya matahari dari barat, wad dajjal, iaitu keluarnya dajjal, wad dabbatul ardi, dan makhluk melata di bumi, iaitu binatang yang tadi saya jelaskan,
ya, tentang binatang yang dia boleh bercakap, dia boleh dia ada Allah berikan kepada dia dengan satu kelebihan, dengan tongkat, dengan cincin yang mana boleh beri tanda. Siapa di kalangan manusia ni yang beriman dan siapa di kalangan manusia ini adalah orang yang kafir. Sehingga ya, saya nak ceritakan di sini dalam sebuah hadis Nabi kata, hadisnya sahih, Nabi kata bila binatang yang melata ni dia dah berikan tanda kepada orang-orang ini kan, kita akan dapat lihat sesama kita, kau kafir kita akan nampak tu, kau beriman, sebab kita akan nampak tanda tu pada wajah orang yang telah binatang ini berikan tanda. Dan pada masa ini Nabi kata apa? La yanfa'u nafsan imanuha. Tidak ada manfaat keimanan orang yang mana sebelumnya dia nak beriman kan, sebab dah diberikan tanda tu, dah tak ada manfaat lagi untuk dia. Dan kalaulah dia memang orang yang beriman, tapi kemudian dia nak beramal soleh, dah terhenti dah peluang dan ruang untuk diri dia. Ya, hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Secara keseluruhannya begini Muslimah. Pada hadis kita yang ke-40, saya nak tutup ya perbincangan hadis kita ini. Berdasarkan wasiat Ibn Umar yang kita peroleh itu tadi ya. Ustaz No'man, boleh sila tutup slide saya dan paparkan wajah saya secara penuh. Ya, boleh sila bantu saya di situ. Okey, terima kasih Ustaz No'man. So kita lihat begini. Bila kita baca ya hadis-hadis itu tadi, kemudian kita pegang hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada Ibn Umar radhiyallahu an tentang Nabi pesan kepada dia supaya jadi ataupun dalam keadaan kita di dunia ini, jadilah orang yang musafir, jadilah orang asing. Kemudian yang kedua, atau kita jadi sebagaimana orang yang musafir. Ia adalah keadaan-keadaan yang mana Nabi nak ingatkan kepada kita, jangan jadi orang yang rasa akan hidup kekal di atas muka bumi ini. Akan hidup kekal di dunia ini. Dunia tidak kekal. Sebab itu, Ibn Umar radhiyallahu an dia berikan wasiat kepada kita dalam keadaan kita faham kita tak kekal hidup di dunia ini, kita perlu sentiasa bersegera dalam untuk beramal soleh. Sentiasa melakukan kebaikan sebelum berlaku perkara-perkara yang telah kita tampilkan itu tadi dalam hadis Nabi SAW. Senang ya kalau kita tak nak pegang kepada, bukan tak nak pegang lah, kalau kita tak berapa nak ingat tentang hadis yang 6 perkara yang Nabi SAW sebutkan, peganglah hadis 5 sebelum 5 itu. Sebagai peringatan untuk diri kita bahawa kita manusia ni Muslimah, kita takkan kekal hidup di dunia. Kita ada satu fasa kehidupan yang lebih abadi yang perlu kita kejarkan, yang mana hidup kita di dunia ini ialah untuk kita menuju ke negeri abadi itu, dan bagaimana untuk kita menuju ke negeri abadi tersebut, kita tak boleh pergi ke negeri itu dengan tangan kosong. Kita tak boleh pergi ke negeri abadi itu tanpa bekalan. Jadi sebelum kita ni tua, ya, ataupun sebelum kita ni sakit, sebelum kita ni Allah Subhanahu Wa Taala tutup peluang dan ruang untuk kita beramal soleh, yang mana amal soleh ini ya Muslimah merupakan bekal yang kita akan bawa pulang ke negeri abadi kita. Segeralah kita buat apa-apa perkara yang baik dalam hidup ini sebagai investment kita bagi negeri kita yang abadi. Sebab nanti bila berlaku semua perkara itu nanti kan, sakit ke, masa kita tua, masa kita sibuk, ya, masa kita ni, ataupun Allah matikan kita lah, itu yang terakhir ya, yang terakhir Allah matikan kita, kita tidak ada peluang untuk melakukan perkara-perkara yang seharusnya kita lakukan semasa kita sihat, semasa kita muda, kan, semasa kita ada masa lapang, semasa kita kaya, yang boleh kita lakukan semuanya. Keempat-empat perkara itu masa kita hidup juga ya Muslimah, untuk hal-hal yang saleh, hal-hal yang baik. Namun kalau kita tak ingat
tentang 5 sebelum 5 itu ataupun sebelum munculnya 6 perkara itu dalam hidup kita. Dan kita terus berada dalam keadaan yang lalai, kita terus tak ingat tentang mati, tak ingat tentang sakit, tak ingat tentang akhirat, kita akan terus-terusan melakukan maksiat lantaran kita rasa hidup kita ini di dunia adalah kekal dan abadi. Dan Alhamdulillah muslimah, pada pagi ini kita bincangkan tentang semua itu tadi sebagai pegangan kita hingga ke akhir hayat kita. Untuk menjadi satu motivasi bagi diri kita. Hidup kita dalam masa 24 jam yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, pastikan ada amal solehnya, ada amal kebaikannya yang kita lakukan bagi akhirat kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua di atas perhatian yang diberikan daripada awal perbincangan hinggalah ke akhir perbincangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kefahaman terhadap apa yang kita bincangkan ya pada pagi ini, dan di situ ada soalannya, mungkin boleh dipaparkan soalannya sebelum saya tutup. Saya ambil satu soalannya, satu soalan saja ya muslimah, jangan di-type lagi soalan yang lain. Saya nak ambil soalan daripada Puan Nurlila kita di sini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tak kalau kita tak konsisten in our solat sunat, kadang kalau kerja we are not able to solat duha, bila malam tak terjaga untuk solat tahajud, boleh sahaja. Ya, tidak menjadi masalah. Yang penting kita lakukan. Ya, Lela di sini, yang penting kita lakukan. Masalahnya sekarang ialah kalau kita tak lakukan langsung. Sebab tu tadi saya kata kita plan masa kita. Jika kita sibuk kan, kita mungkin ya kita ada office hours kita kan, kita ada kerja, waktu-waktu solat duha kan, pagi tu kadang-kadang kita dalam pejabat tak sempat untuk kita buat solat sunat duha kita, yang mana kita rasa kita boleh buat on Saturday or Sunday. Lakukan, dipersilakan. Sama juga solat sunat tahajud kita, mungkin kita tak larat nak bangun ya awal, sebab solat sunat tahajud ni perlu kita laksanakan sebelum masuk waktu solat subuh kita, betul tak? Jadi kita tak sempat ataupun kita tak larat nak bangun kerana kita sibuk dan sebagainya. Jadi kita plan, ataupun kita lihat hari ini hari Sabtu, esok adalah hari Ahad, hari ini kita tak kerja, yang kita ada banyak masa yang lapang kan pada masa itu. Jadi kita rasa kita boleh bangun, kita larat nak bangun, kita usaha untuk bangun. Dan hal itu tidak menjadi masalah kerana kita at least, saya kata, kita ada usaha untuk melakukan solat sunat kita. Yang rugi sekali ya muslimah ataupun Lela di sini, yang rugi sekali ya bila kita langsung tak ambil peluang masa kita yang lapang itu tadi untuk melaksanakan solat sunat kita. Jadi kalau kita tak konsisten pun sekalipun, tak jadi masalah. Yang penting sekarang ya, kita lihat daripada sudut konsisten tu tadi kan, kita konsisten buat walaupun ia bukan hari-hari. Kita lihat konsisten itu ataupun istiqamahnya, yang berterusannya ialah pada waktu yang kita buat amal tersebut. Konsisten di sini, kita buat amal itu walaupun sedikit, walaupun bukan hari-hari. Itu yang terbaik untuk kehidupan kita ataupun bagi amal soleh kita. Even kita kata once a week kita dapat lakukan, persilakan. Itu kita panggil ia sebagai konsisten. Mudah-mudahan dengan masa seminggu sekali itu kan yang kita dapat peruntukkan masa tu kan, akhirnya dia menjadi hari-hari. Mudah-mudahan begitu keadaannya. Yang penting jangan kita tinggalkan langsung. Okey, Lela, saya harap ya terjawab ya soalan itu. Okey, baik muslimah semuanya, alhamdulillah. Semua di sini, alhamdulillah, terima kasih Ustazah dan pihak Masjid Al-Muttaqin ya, terima kasih ya Puan Fauzia di situ, Kak Fauzia kita lah.
Terima kasih. Jadi kita ada di sini Az-Sulaimi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kak Zah juga, Alhamdulillah. Jazakillahu khaira wa iyyak Kak Zah. Nur juga di situ ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas pencerahan yang sangat baik buat kami. Ya, Alhamdulillah. Kak Som di situ saya tersalah baca. Sebab tiba-tiba naik komen kita secara laju di situ. Tak dapat tangkap, salah baca. Sebut nama orang lain, kita baca komen orang lain. Kak Aisyah juga, ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, jika semuanya dah ucapkan terima kasih, saya juga ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan mudah-mudahan ya muslimah jaga diri semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan dan insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan di waktu yang sama, di ruangan yang sama. Dan paling penting Allah berikan kepada kita dengan kelapangan masa tu untuk dapat bersama dengan Masjid Al-Muttaqin. Jadi saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.